Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam at-Tirmidzi babu ma jaa fi ar-ruqa wal adwiyah. Wa bi qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Zuhri an Abi Khizamah an abihi qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah ara'aita ruqan nastarqiha wa dawa'an natadawa bihi wa tuqatan nattaqiha hal taruddu min qadarillahi syai'a qala hiya min qadarillah. Hadza hadisun hasan. Haddatsana Sa'id ibnu Abdurrahman qala haddatsana Sufyan an Zuhri an Ibni Abi Khizamah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa wa hadha hadithun hasanun sahih wa qad ruwiya an Ibni Uyainah kilta riwayatain wa qala ba'duhum an Abi Khizamah an abihi wa qala ba'duhum an Ibni Abi Khizamah an abihi wa qala ba'duhum an Abi Khizamah wa qad rawa ghairu Ibni Uyainah hadha al-hadith an Zuhri an Abi Khizamah عن أبي خزامة عن أبيه وهذا أصح ولا نعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا الحديث. باب ما جاء في الكمأة والعجوة. وبه قال حدثنا أبو عبيدة أحمد بن عبد الله الحمداني وهو ابن أبي سفر ومحمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم al-ajwatu minal jannati wa fiha shifaa'un minas summi wal kam'atu minal manni wa ma'uha shifaa'un lil 'ain. Wa fil bab an Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id wa Jabir wa hadha hadithun hasanun gharib wa huwa min hadithi Muhammad bin Amr wa la na'rifuhu illa min hadithi Sa'id bin Amir an Muhammad bin Amr. Wa bi qala haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Umar ibn Ubaid at-Tanafisi عن عبد الملك ابن أمير قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن أمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن شهر ابن حوشب عن أبي هريرة أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الكمأة جدري الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثت أن أبا هريرة قال أخذت 3 أكمه أو 5 أو 7 فعصرتهن فجعلت ماءهن في قارورة فكهلت به جارية لي فبرأت. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثت أن أبا هريرة قال شونيز دواء من كل داء إلا السام. قال قتادة يأخذ كل يوم 21 حبة فيجعلهن في خرقة فلينقعه فيستعيط به كل يوم في منخره الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة والثاني في الأيسر قطرتين وفي الأيمن قطرة والثالث في الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة. باب ما جاء في أجر الكاهن. وبه قال حدثنا كتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وخلوان الكاهن. هذا حديث حسن صحيح. Ini bab berhubung dengan jampi dan ubak-ubak. Dengan sanadnya Imam Tirmidzi
meriwayatkan daripada Abi Khizamah daripada ayahnya, katanya, aku bertanya, wahai Rasulullah, ara'aita, yakni akhbirni, beritahulah kepada saya jampi yang kami baca dan ubat yang kami berubat dengannya itu, dan perlindungan yang kami berlindung dengannya, yakni baju besi. Apakah itu menolak takdir? Bercanggah dengan takdir, dapat menolak takdir Allah Ta'ala. Baginda bersabda, itu daripada takdir Allah Ta'ala. Ini adalah hadis Hasan, setengah nusrah kata Hasan sahih. Sanad satu lagi daripada Sa'id bin Abdurrahman, daripada Sufyan, daripada Zuhri, an ibni Abi Khizamah. Hak tadi an Abi Khizamah, hak ni an ibni Abi Khizamah, daripada ayahnya, daripada Nabi SAW, lebih kurang seperti itu. Tadi kita baca wa hadha hadisun hasanun sahih, tu tak ada tu, tak ada. Wa qad ruya, ada diriwayatkan daripada Ibnu Uyainah, kedua-dua riwayat ini. Faqala ba'duhum, sebahagian itu berkata daripada Abi Khizamah, daripada ayahnya. Sebahagian pula mengatakan daripada Ibnu Abi Khizamah, daripada ayahnya. Mana beza ibnu tu, ada dengan tak ada. Wa qad rawa ghairu ibni Uyainah, selain daripada Ibnu Uyainah, yakni selain daripada Sufyan ibni Uyainah, ada mereka yang meriwayatkan hadis ini daripada Zuhri, daripada Abi Khizamah, daripada ayahnya, dan ini lebih sahih. Dan kita tidak mengetahui Abu Khizamah itu ada meriwayatkan selain daripada hadis ini. Mana inilah satu-satunya hadis daripada Abu Khizamah yang kami ketahui. Jadi bab pertama ni iaitu berhubung dengan masalah jampi dan juga ubat-ubat yang kita ambil ni. Adakah ini dikira sebagai menolak takdir? Mana satu sudut kita yang ada sakit, kita nak ubat, sedangkan sakit tu mari daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mentakdirkan kita sakit. Allah Ta'ala kalau dia mentakdirkan kita sakit, berarti itu ya dia nak. Dia nak tu sebagai hukum, kita kata iradah takwiniyah. Iradah takwiniyah ni maknanya kehendak Allah SWT dari segi kejadian alam semesta ni. Ada hak hidup, ada hak mati, ada hak sehat, ada hak sakit. Jadi ada hak sakit maknanya dia akan adakan jugalah hak sehat. Di kalangan hak sehat ni ada hak pandai, hak boleh berubat, maka hak sakit itulah dia akan ubati. Jadi adanya orang yang boleh mengubat, begitu juga adanya sakit, ini kedua-dua adalah kehendak Allah SWT. Jadi bila kita nak sembuh daripada sakit tadi, adakah itu berarti kita menyalahi takdir Allah Ta'ala? Jawapannya tidak. Itu sebahagian daripada takdir juga. Yang ini sebagaimana Allah SWT uji kita dengan sakit, dia uji juga kita dengan sehat. Sebagaimana dia nak ada orang pandai boleh berubat, dia nak juga ada orang yang sakit dan dia dapat diubat. Jadi sebelum pada ni kita maklum bahawa orang-orang yang ada kepandaian dalam mengubat ni itu dipuji. Orang ada ilmu, tak kira lah sama ada ilmu adian tentang agama ni ataupun ilmu abadan, pada ilmu yang dapat mengenal Allah, menghuraikan kalam Allah, ilmu yang dapat menjaga hadis Nabi SAW, dan siapa-siapa ada ilmu ni dia ada kelebihan. Maka begitu juga orang yang tahu ilmu dunia ni dia ada kelebihan juga. Jadi bila mana seseorang tu dapat mengubah orang sakit jadi sehat, dan itu menyebabkan dia terpuji,
Sebab orang tu pandai bila dapat mengubat, mana kena molek ubat dia bui tu pada orang sakit, maka di situlah nampak kelebihan dia. Maknanya kelebihan dia, kepandaian itu dapat mengubat orang sakit, kan? Jadi orang sakit tadi kalau dia ambil ubat seperti mana yang dicadangkan, disyurkan oleh doktor pada dia, maka itu sebahagian daripada kehendak Allah Ta'ala juga, takdir Allah Ta'ala juga, ketentuan Allah Ta'ala juga. Jadi macam mana orang ada ilmu perubatan tu dipuji, doktor dipuji, kalaulah kita tak sebu ubat. Sebab kepandaian itu hanya akan dapat bila mana orang sakit tu dapat berubat, orang sakit tu makan ubat. Jadi sebab itulah ambil ubat ni dia tidak bercanggah dengan takdir. Begitu juga kalau kita ubat secara ruqyah, kita rawat secara ruqyah, yang mana tidak nampak tu dia punya sebab zahir orang ni boleh sembuh. Sebab kalau kita kata berubat, kita telah pakai madu, kita ambil ubat hissiyah, ubat-ubat dalam bentuk benda ni lah, sama ada dalam bentuk makanan ke, minuman ke, kita makan jadi sihat. Satu lagi ubat secara rohani, mana baca ayat Quran tiba-tiba sembuh. Jadi adakah ini satu benda yang yang menyalahi takdir juga? Jawapannya tidak. Jadi walaupun benda ni sebab zahir dia kita tidak ketahui, tetapi Allah SWT boleh mengubati. Yang ni bila mana orang baca jampi tadi, dia baca dengan tawajuh, minta tolong daripada Allah SWT, maka orang yang dia bacakan tadi tu jadi sembuh, maka itu pun dalam kehendak Allah Ta'ala juga. Sebagaimana kehendak Allah SWT ni dia bersabit dengan sebab musabab yang zahir, maka begitu juga kehendak Allah Ta'ala ni dia bersabit juga dengan sebab musabab yang khafi, yang tersembunyi, yang tidak nyata kepada kita. Maka kesimpulan di sini dapat kita buat, berubatlah, kerana itu sebahagian daripada kehendak Allah Ta'ala supaya kita ni sihat. Begitu juga tuqah, maknanya baju besi, perlindungan yang kita guna dalam ketika peperangan, kita pergi perang, kita pakai baju besi itu pun termasuk dalam bab kehendak Allah Ta'ala juga. Walaupun memanglah kita pergi perang mati syahid, pahala besar, tetapi hak sebenarnya kita nak ke apa? I'la' kalimatillah, meninggikan kalimah Allah Ta'ala. Maknanya biar menang lah, barulah kalimah Allah Ta'ala tu tinggi. Jadi bila menang, mana tentu sekali senjata yang kita guna tu mana senjata yang ampuh, mana senjata yang canggih. Allah Ta'ala kata, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Buatlah persediaan untuk berhadapan dengan musuh ni semampu hak kamu boleh. Cara lagu mana? Min ribatil khail, dengan adanya kuda yang dapat menakutkan musuh. Maknanya apa jua senjata yang dapat menakutkan musuh, maka itu dituntut. Jadi seperti mana kita perlu ada senjata untuk menyerang, maka kita kena ada juga satu alat untuk mempertahankan diri kita bila mana diserang. Jadi bila begitu, seperti mana kita dituntut ada alat untuk menyerang, kita kena ada juga dah alat untuk menyangga, untuk pertahanan diri kita. Makna baju besi itu tidak bercanggah dengan tujuan perang, tidak bercanggah dengan takdir. Sebab nak menyelamatkan diri kita juga. Sebab perang ni dia dua ya, kita menang ataupun kalah. Menang kita dapat menegakkan agama Allah, kalau kita mati syahid. Kesilapan kita mungkin kita kalah, agama tu tak ada lagi orang sembah Allah Ta'ala. Jadi bila begitu takdir Allah Ta'ala nak juga supaya kita menggunakan baju besi ni. Hadis ni Imam Tirmizi menyebut kepada kita ada perbezaan pada perawi ni, iaitu Ani Zuhri an Abi Khizamah sekali.
Sekali lagi, Ani Zuhri Ani ibni Abi Khizamah. Jadi dua sanad Imam Tirmizi buat mari di sini kalau kita perhati molek. Yang pertama Ibnu Abi Umar daripada Sufyan daripada Zuhri. Yang kedua daripada Sa'id bin Abdurrahman daripada Sufyan daripada Zuhri. Cuma yang beza di situ Ibni Abi Khizamah. Jadi dalam komentar Imam Tirmizi di sini kata dia Ibnu Uyainah ni dia meriwayatkan dua-dua hadis ni. Mana dia sendiri riwayat sekali dengan Abi Khizamah, sekali dengan Ibnu Abi Khizamah. Kita boleh nampak ke apa? Maknanya berlaku percanggahan nama ni, ini bukan termasuk dalam bab ikhtilaf ala Sufyan. Ini bukan masalah waham yang berlaku di balik pihak anak murid Sufyan, tidak. Ini berpunca daripada Sufyan itu sendiri. Maknanya Imam Tirmizi kata ada diriwayatkan daripada Ibnu Uyainah ni kedua-dua riwayat dia. Mana sekali dia riwayat Abi Khizamah, satu lagi dia riwayat Ibnu Abi Khizamah. Jadi Imam Tirmizi nak sebut di sini percanggahan dalam nama ni tidak lain dan tidak bukan berpunca daripada Sufyan Ibnu Uyainah sendiri. Kita tak boleh nak kata waham Ibnu Abi Umar ke ataupun waham Sa'id Ibni Abdurrahman, yakni kedua-dua anak murid Ibnu Uyainah, tidak. Dan ini juga diakui oleh Ar-Razian, Abu Zur'ah dengan Abu Hatim, bahawa mereka berdua berkata di sini kesilapan Sufyan. Kesilapan Sufyan. Jadi Imam Tirmizi kata hak lebih betulnya an Abi Khizamah, hak pertama. Beza sikit je Ibnu. Oh ni ada Ibnu tu tak ada. Jadi hak lebih sahihnya hak riwayat sanad yang pertama. Ini bab berhubung dengan Kama'ah dan Ajwah. Kama'ah ni apa? Bahasa Melayu ni kita tak boleh nak ayat. Orang putih panggil trafers. Trafers. Dia benda tu dia ada tempat-tempat tertentu lah. Dia tak ada batas. Dia macam ubi lah. Kalau ubi tu dia ada pokok juga. Ni memang tertanam. Dia macam ubi. Kalau ubi ni dia mesti ada apa tu? Pokok dia tu atas. Ubi kayu kau, ubi stella kau, penuh daun-daun, ada batai apa semua. Hak ni dia tertanam. Dia macam ubi juga. Trafers. Wal ajwah, yakni kurma ajwah, wa tama ajwah. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ajwatu minal jannah. Kurma ajwah ni daripada syurga ataupun jenis syurga. Padanya itu ada penawar daripada racun, dan kam'ah itu daripada man. Mana daripada sejenis, kita kata apa yang Allah SWT berikan kepada Bani Israel itu dengan mudah. Titik daripada pokok tu yang menjadi makanan, sesuatu yang manis-manis tu, yang dinikmati dengan mudah oleh Bani Israel ketika mereka ni selamat daripada Fir'aun. Mana jenis tu? Seperti itu. Ataupun kita terjemah min ni sebagai min tabi'in. Mana daripada jenis-jenis man tu, man ni banyak jenis. Maknanya hak Bani Israel dapat dengan mudah. Selain daripada man tu sendiri, hak mudah dalam bentuk macam kata tercair yang melekit yang keluar di pokok tu, termasuklah daripada man ni juga kam'ah tadi. Sebab kam'ah ni tak payah tanam. Tahu-tahu ada. Jadi segitu. Sebahagian tu yang diperolehi oleh Bani Israel, kam'ah ni juga. Airnya itu penawar bagi mata.
Jadi dalam hadis ni menyebut kepada kita khasiat lah, khasiat wah kurma yang terkenal dengan nama yang disebut di sini ajwah, ajwah. Orang kita kata ajwah ni kurma Nabi lah, dikatakan kurma yang ditanam oleh Nabi, kurma Madinah. Tapi tentu sekali hak demo tanam tu tidak Nabi tanam. Tak, muka 1400 tahun. Hak tentunya pokok lain-lain. Cuma hak mungkin sama dari segi bakar lah ataupun spesies. Hak tu kemungkinan hak tu juga yang dikatakan hak kurma ditanam oleh Nabi. Tapi setengah orang dia kata tidak, bukan hak tu. Macam-macam lah pendapat. Jadi ajwah ni daripada surga ni, adakah dia turun daripada surga? Atau tu kalau kita faham min ni min ibtidaiyah. Ajwah ni mari daripada surga jatuh ke bumi. Ya ke? Itu tidaklah. Jadi hak tinggalnya kita boleh kata minal jannah, daripada jenis syurga. Daripada jenis syurga ni macam mana? Mana dia tu sedap lah. Sedap. Serah sedap tu macam syurga lah. Sebab kita boleh takat percuma dah menang gapo-gapo orang hadiah bercuti di kepulauan hak mana bersih, tenang ombak dah, segala kemudahan ada jernih. Kita kata sepodok syurga dah. Pak kita biasa duduk syurga ke? Noyaknya kesenangan, kenikmatan tu seperti dalam syurga. Jadi min ni dengan makna min jinsi, min daripada jenis syurga. Jadi ajwah ni satu, kesedapan dia tu macam hak syurga juga. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan keserupaan ni dah, ajwah ni daripada jenis syurga, serupa dengan syurga ni dari segi mana? Dari segi syurga ni tak ada sakit, tak ada sakit. Jadi jenis ajwah ni, jenis syurga yang ni, kalau orang makan ajwah ni dengan bilangan yang ditetapkan oleh Nabi, berapa butir? 7 butir pagi-pagi dalam keadaan perut kosong, dia akan selamat daripada racun. Maknanya racun-racun ni bagi tak ada dalam syurga, mudarat ni tak ada dalam syurga. Mana jenis tu? Maknanya bila orang tu makan kurma ni duduk dalam perut dia, maka dia dapat tolak gangguan racun apa semua tu. Sebab apa? Sebab itu khasiat dia. Khasiat dia. Jadi serupa dengan syurga lah. Sebab syurga tak ada sakit, maka hak ni pun boleh menghindarkan penyakit. Ada sudut tu. Itu tamsil. Tamsil ni dari sudut tu. Ajwah daripada syurga. Cuma hal ni dah hak zaman mana? Sebab ada juga ulama kata, bila kata ajwah Nabi sebut ni, dia kena ajwah hak merujuk kepada di Madinah tu, hak tanah di Madinah. Sebab dalam hadis pun ada sebut bainal labataiha, Nabi doa keberkata hak ada di antara dua bukit di Madinah tu. Maknanya hak di antara dua bukit ni lah, hak tanah situ, hak ni lah ada keberkatan tu, dapat menyembuhkan penyakit. Maknanya hak ni merujuk kepada kurma hak di Madinah. Dengan arti kalau kita buat kelik sini, tanah sini, tak ada jaminan bahawa kurma tu dapat menyembuhkan racun. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang kata kesembuhan ni daripada racun ni, dia nak waktu tu, bukan setakat tanah di Madinah tu sendiri,
Tetapi kena waktu hak Nabi tanda tu. Zaman Nabi. Kalau zaman kemudian belum tentu. Jadi kukuk mana pun kalau kita nak pakai secara mutlak, tak kira mana sahaja kita tanam, kita makan, dah. Zaman mana ini tidak kita kena balik buat kajian lah, kena pergi makmah juga. Kena ada tajribah, kena buat eksperimen juga. Kena cari apa panggil testimoni juga. Untuk menentukan jadi atau tidak ni, adakah khusus zaman Nabi ke ataupun boleh juga zaman kita ni, tidak kita kena kaji lah, kena bubuh dalam makmah, setahu mana tidak balas ajwah ni terhadap racun tu. Takut kita ni takut jenis racun tu, sebab racun ni banyak jenis. Lama ke kita ada racun tadi dah, kita nak ambil ajwah, semata-mata ajwah. Lepas tu kalau tak jadi kita menyalahkan hadis Nabi. Sebab itulah nama-nama yang disebut dalam hadis ni dia kena faham mengikut orang zaman Nabi. Hak tu hak lebih tepat. Maknanya sekarang ni tak ada lah kelebihan ajwah tu. Cuma kita boleh ayatnya sedap tu je, harga mahal. Dah 120 hias sekali juga. Wal kam'ah, mana trafas tu, dia daripada man, maknanya jenis yang kamu dapat secara percuma, tak payah tanah, kamu gali jumpa dia. Ubak, mana dia daripada man, maknanya satu nikmat juga. Maknanya kalau kata daripada man nawasalwa, maknanya nikmat yang diterima oleh orang-orang Bani Israel, maka kam'ah ni sedap jugalah. Dia orang Mak Saleh tu dia buat pastry, dia ada masakan dia ni, dia guna trafas, hak kelah lah, bukan barang murah, dia barang kelah juga. Kalau dia buat apa dia punya menu dia tu, resipi dia tu, dia buat trafas ni, makna benda je kelah jugalah, benda mahal, benda sedap, benda mewah. Maknanya dapat ni percuma, dapat ni secara percuma, sedap. Maknanya kalau merujuk pada man nawasalwa tu, man tu makna sedap, jadi nikmat sedap. Ataupun man ni dengan arti man ni makna nikmat, apa, laqad manallahu alaikum, Allah Ta'ala telah memberi nikmat kepada kamu, maknanya dengan percuma. Mana hal ni dapat dengan mudah, dua perkara. Kemudian oleh kerana benda ni berkait dengan perubatan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut air dia tu penawar bagi mata. Mana orang Arab ni dia ambil trafas ni, kam'ah ni, dia bakar lah, macam orang Arab ni kan, dia ada stanggi tu tak, stanggi tu bukhar, dia ada stanggi tu, dia air kan, sekala dia kayu gaharu ke apa semua tu tak, nak suruh bau sedap tu, kayu gaharu, kelopak bunga mawar, ros tu nak suruh bau sedap. Jadi dia ambil stanggi tu, dia perasak, dia letak trafas, dia korek tu, dia buat lubang, jadi bila bakar tu, maka air tu keluar, air dia. Jadi bila air keluar tu, dia pun tarik lah dengan pecah gari tu. Jadi hak itulah dia buat ubat sakit mata. Itu cara perubatan Arab tradisional, masih diamalkan sekarang ni. Dia ambil air tu lagu tu lah, dia apa, dia panah, dia bakar, maka automatik akan keluar air itulah dia guna letak dalam mata, ubat mata. Kemudian hadis berikut tu lebih kurang lagu tu juga. Hadis berikut dia sama ya ni, sama saja.
Kemudian riwayat daripada Qatadah, haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Mu'adz qala haddatsani abi an Qatadah qala huddistu bi anna Abu Hurairah huddistu bi anna ataupun huddistu anna Abu Hurairah qala. Qatadah kata, aku diberitahu Abu Hurairah berkata. Di sini tak ada Rasulullah. Tak ada Rasulullah. Jadi bila tak ada Rasulullah ni, maknanya ini kata-kata Abu Hurairah. Dan ini dalam istilah dipanggil hadis mauquf. Hadis mauquf. Bila kata-kata Abu Hurairah tu hadis mauquf selalu. Terhenti setakat Abu Hurairah. Itu yang pertama. Yang kedua, Qatadah kata, huddistu, aku diberitahu, aku diceritakan. Siapa dia? Tak ya. Maknanya bila Qatadah kata aku diberitahu bahawa Abu Hurairah, jadi adakah di sini Abu Hurairah memberitahu pada Qatadah? Jawapannya tidak. Sebab aku diberitahu Abu Hurairah kata. Maknanya ada seseorang yang memberitahu kepada aku bahawa Abu Hurairah kata. Siapa dia? Tak sebut. Maka di sini kita kata ini sanad munqati', terputus. Tak tahu. Dia kata huddistu, aku diberitahu. Siapa dia beritahu tak ada disebut. Maknanya Qatadah ambil daripada seorang lelaki. Lelaki inilah sebut bahawa Abu Hurairah kata. Jadi lelaki tadi tidak diketahui. Maka riwayat ni dia mauquf sekali, munqati' pula sekali. Begitu juga riwayat berikut. Riwayat satu lagi pun sama juga. An Qatadah qala huddistu anna Abu Hurairah qala. Mauquf munqati' juga. Munqati' mauquf sama juga. Mana dhaif lah, dhaif. Apatah lagi Qatadah ni, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi terkenal dengan mudallis. Jadi siapa dia? Dia tak ayak. Siapa dia? Lepas tu dia ni mudallis pula. Dibimbangi orang hak tidak dia sebut ni orang dhaif. Jadi riwayat ni tak kuat lah. Kata dia, Abu Hurairah kata, aku ambil 3 kamaah ni ataupun 5 ataupun 7. Maknanya dalam bilangan ganjil lah. Dalam bilangan ganjil. Sebut bilangan ganjil ni sebab innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala ni sifat dia esa, tunggal, dan dia suka tunggal. Maknanya bila orang ni, bila seseorang tu nak berubat, dia kena ambil bilangan hak ganjil lah. Bilangan hak ganjil itu mengingatkan kepada dia bahawa ubat yang dia ambil ni, alat yang digunakan untuk berubat ni kena kaitkan dengan tauhid juga. Allah lah yang menyembuh, bukan ubat ni sendiri. Jadi ambil bilangan 3, 5, 7. Tapi kalau ubat tu doktor kata makan 2 butir, kita makan 3 butir, jangan. Ubat darah tinggi, ubat kecil manis, doktor kata 2 butir, kita test 3. Tak salah. Tak salah main tauhid situ. Sebab kita kata isyarat pada tauhid. Tapi bukan kata penyembuhan itu mesti kena tauhid tu, sebab orang panggil isyarat ni maknanya tidak langsung. Hanya nak mengingatkan. Jadi hal ni kena pakai apa yang dikatakan oleh doktor itulah. Jangan mandar kita. Fa asartuha, aku pun perah ataupun ekstrak lah. Zaman ekstrak kita perah dia ambil. Faja'altu ma'ahunna fi qarurah. Aku letak air dia tadi dalam botol. Lepas tu aku buat celok kepada gadis ataupun hamba jariah aku ni. Dalam riwayat menyebut nama dia Jariyatan li Amsya'a. Amsya' ni sama ada nama dia ataupun dia juling lah, juling. Fabara'at, sembuh. Sembuh. Lepas tu boleh buat ubat ke dia ni. Hal ini oleh kerana riwayat ini tidak sahih, kalau kita nak beramal kena test. Tak boleh lagi dah, kena buat pergi dalam makmal. Kena uji jadi ke tidak.
Kat siapa dia nak tadah mata, dia nak jadi bahan eksperimen, tu masalah lah. Jadi dia ambil air dia tadilah, sama ada dia perah ke ataupun seperti kita sebut tadilah, dia bakar, keluar air, dia ambil. Kemudian riwayat satu lagi ni sama seperti itu juga dari segi sanad, cuma mata dia lain. Asyunis ni apa? Habbatus sauda. Nama kedua bagi habbatus sauda. Kita yang kata habbatus saudanya zaman pokok kita belajar tib nabawi ke, habbatus sauda. Dulu panggil jita hitam. Supaya tu lah ya, ya sebenarnya. Cuma buh nama habbatus sauda ni sebotol kecil tu 10 hiyah. Masa nama dia jita hitam sama je kita timbang supermarket. Lain ke bila sudah ada jenama tu. Dak. Baca hadis Nabi kak menyacah selalu naik harga barang. Padahal benda yang sama, jita hitam kedai India jita hitam. Dak. Boleh pada orang kita klik Mekah, klik Mesir, habbatus sauda parok lalu. Jadi dawaun penyembuh min kulli da'in, penyembuh pada semua jenis penyakit kecuali racun. Jadi hak disebutkan oleh Abu Hurairah ni samalah dalam hadis Nabi, hak sahih. Tak ada beza. Cuma di sini Qatadah dia tunjuk cara dia. Cara nak guna preskripsi dia tu, cara nak guna. Jadi kata dia ambil 21 biji. Ambil 21 biji. Fayaj'aluhunna fi khirqah, bubuh dalam peruca kain. Dak. Lepas tu peracu, tumbuk. Lepas tu setiap hari fayasta'itu, mana dia seroklah. Ia jadikan sebagai sa'ud. Sa'ud ni maknanya ubat yang kita masuk ke hidung, lepas tu kita tarik nafas. Seroklah, bahasa Kelantan kita serok. Setiap hari dah. Pada mankharihi, pada lubang hidung kanan dia 2 titik. 2 titik. 2 titik. Lepas tu hak lubang hidung kiri pula so. Wasani pada hari kedua sebelah kiri 2, sebelah kanan so. Hari ketiga sebelah kanan 2 titis, sebelah kiri 3. Ada ayat setakat tu je. Tapi boleh orang kita ke, habbatus sauda tu sudu. Nya kekoh mamahnya telah. Bahaya tu, panah ke apa semua. Mana sudu tu tidak 21 dah lah. 50 boleh jadi. 3 kali sehari. Boleh kau budak Mesir kita ayat 3 kali sehari ni pocik kena makan kunyuh. Jadi benda tu betul ke? Ada disebut begitu ke? Mana benda ni kena berdasar pada pengalaman ataupun amalan cara perubatan dulu dia guna macam mana, kita kena tahulah. Semetar ke dak? Semetar ke apa? Mentah-mentah lah Nabi sebut bahawa ini sebagai ubat, jadi kita tak boleh nak jadikan sebagai ubat dengan cara ijtihad sendiri. Dia kena tengok macam mana satu masyarakat tu penuh guna, berapa kali sehari, banyak mana, untuk lama mana. Dia penting dalam benda yang kita ambil sebagai ubat ni, lama mana, berapa kali, banyak mana. Benda tu jadi ukuran. Bukan kata kena ambil sepanjang masa, tidak, salah. Dia ada tu waktu-waktu dia tu. Jadi dalam bab ni kita tak boleh memandang lah. Cuma riwayat daripada Qatadah ni tidak sahih. Tidak sahih. Tak. Ni kata-kata dia sendiri, semula hak Qatadah ni diambil daripada Abu Hurairah ni, sin ni sebagai sanad yang tidak sahih, tetapi matan ni ada dalam hadis sahih lain, dalam sahih Bukhari dah. Cuma
cara guna ni ni sahih daripada Qatadah. Cuma kita nak guna tu kena tengok pula sakit gapo ni Qatadah guna ni, sakit sesemua ke, seduai ke, hidung darah ke, hak mana so? Kalau kita hidung darah kita nak guna lagu ni boleh ke tidak? Sedangkan hidung darah ni dia marah dengan panah. Lama ke orang kita ni ambil ni dia bui kepada orang hak hidung darah. Tak. Mudarat, tak ada pasal-pasal. Di sini tidak disebutkan jenis sakit ni. Jadi ini kena merujuk kepada ilmu perubatan itu sendiri. Perubatan yang guna ni sebagai alat berubat. Dalam budaya mana? Dalam budaya Arab ke, budaya India, Ayurvedic ke, kena tengok. Dalam perubatan Yunani, Ibn Sina ke, kita kena tengok situlah. Bau majak fi ajril kahin, ini bab upah bagi tukar tilik, ataupun juga disebutkan sebagai tuk bomo kahin. Sebab apa tuk bomo ni dia kata kahin juga? Sebab dia boleh tilik benda gaib. Dia boleh hayak. Ni sakit gatu ni. Dia tengoklah. Dia tengok dengan gapo tu? Teropong dia. Ada tu bomo teropong. Kita jumpa dah. Kita gidah jumpa. Dia boleh suluh. Dia ambil teropong dia tu, dia tengok. Dia kata banyak kolesterol, tinggi kolesterol. Ada jatuh tak? Dia tanya. Dia suluh, dia nampak tu. Kita kata teropong. Satu je ada. Satu je adanya. Tak, dia tak jual akak ke. Bila tak jual akak ke, maknanya ada sesuatu lah. Ada sesuatu, mungkin jin dia nampak. Jadi kalau dia wik kita tengok tak nampak. Jadi sepatutnya kalau benda tu kita kata tak, len ni ke teh darah ke, teh darah tinggi ke, tak. Kita dengan doktor tak, alat tu tak, doktor yang ni darah awak setara ni, tinggi setara ni, rendah setara ni, tak. Lepas tu kalau kita tanya dia jual mana ada jual alat ni, jadi kita pun pergi belilah farmasi, kita klik, jadi juga boleh tahu juga baca tu. Maknanya alat tu sendiri dia ada asbab untuk memberitahu kepada kita, memberitahu pada kita baca darah ke, baca ikutlah. Mana bila guna pada kita boleh tahu juga. Cuma tafsir yang lebih lanjut tu tak serupalah kita dengan doktor. Tapi teropong tadi yang digunakan oleh Tok Bomo, teropong ke air ke, dah. Dia yang nampaknya air yang sama, kalau kita tengok tak nampak. Teropong yang sama, dah. Duduk dengan kita tak jadi. Kalau kita nak uak, kita tanya dia, kayu ke apa? Ya, kayu ni kita pergi ambil, kita uak, tak jadi kok. Maknanya dia memberitahu benda gaib, benda tak nampak, tak ada sebab zahir yang dapat menolong kita. Bila begitu, yang memberitahu kepada kita, pada dia tu siapa dia? Jin. Jin ni dah, dia curi dengar daripada berita langit, hak dia beritahu kepada Tok Bomo tu 100 benda saja hak betul. Betul. Maknanya Tok Bomo kahin tu katilik, sifat dia sama, memberitahu kepada pelanggan dia apa yang tidak sebenar, tidak berdasar kepada fakta, cuma dia mendapat maklumat daripada jin dia. Jadi sebab itulah kahin tu diterjemahkan juga sebagai dukun, bomoh, tukar tilik. Kadang-kadang orang sama ni dia boleh berlaku. Mana dengan dia tu nak berubat pun boleh, nak tengok nasib pun boleh berlaku dalam masa yang sama. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Mas'ud, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
melarang daripada harga anjing. Maknanya jual anjing, ambil pitih, tak boleh. Tak boleh. Wa mahril baghi, mahar maknanya bayar pelacur. Wa hulwanil kahin, makna upah tukar tenung ataupun tuk bomo. Maknanya di sini anjing ni lah, anjing ni kita nak jual ambil pitih tak boleh. Sebab dia tidak harta. Dia tidak harta pada syarak. Anjing tak. Kita jalan ada anjing, situ ada anjing tak. Mana dia tu kita kata anjing liar, tak ada apa-apa manfaat. Jadi kita ambil, kita nak jual. Tak boleh ambil pitih lah. Lepas tu kalau kita nak jual kepada orang kafir, tak boleh juga. Tak boleh ambil pitih tu. Sebab dia najis dan tidak dapat diambil intifak secara syar'i anjing itu sendiri. Tetapi kalau anjing itu anjing terlatih, kalbun muallam, anjing yang terlatih, mana dia boleh memburu, boleh menjadi penjaga, maka waktu dia ada manfaat pada syarak, maka pada ketika itu bolehlah nak jual. Bukan kerana dia tu sendiri anjing, tetapi kerana ada kegunaan dia, maka bolehlah jual. Mahar bagi ni maknanya upah yang diperolehi oleh pelacur. Nabi larang. Yang ni orang-orang jahiliah dulu, dia ada hamba sahaya, dia suruh hamba sahaya ni cari pelanggan. Boleh duit, hamba tu ambil ke dia sikit, lepas tu dia boleh ke dia juga. Jadi ambil bayaran daripada pelacur ni haram. Mana hasil daripada zina haram, Nabi larang. Begitu juga upah daripada tukar tilik. Walaupun benda ni kita kata hak dia terima, hak dia buat ni, maknanya dia menilik nasib orang ni sebelum dia Islam. Orang tu mari bayar lepas daripada Islam, buta, dia tak boleh ambil. Maknanya apa? Adakah ini bermaksud orang ni dia sentiasa jadi tuk bomo, memberitahu benda gaib zaman Nabi dan dia tak boleh ambil upah? Tidak. Maksud dia di sini, kahin tu sendiri ambil upah ke tak ambil upah ke tetap tak boleh. Cuma ada kes yang berlaku, orang ni dia menilik nasib orang sebelum pada Islam, orang tu tak bayar kemudian tu ketika dia Islam. Jadi pada ketika tu dia tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Jadi ini termasuk dalam bab memberitahu benda gaib yang tidak dibenarkan oleh syarak. Sebab apa? Sebab dusta. Jadi apa kaitan dalam bab perubatan ni? Itu dalam merawat orang ni, kita tidak boleh memberitahu benda gaib. Kita tidak mampu, kita tidak ada jalan untuk memberitahu benda gaib pada dia. Bila begitu, salahlah kita ambil duit. Kalau kita merawat orang dengan memberi ubat-ubat ataupun kita jampi, kita ambil duit, itu halal. Maknanya orang yang merawat ni dengan ada sebab zahir ataupun sebab syar'i, sebab yang tersembunyi, seperti beri ubat ataupun baca jampi, duit dia dapat halal. Sebaliknya kalau orang tu dia mengubat orang dengan memberitahu benda gaib, lalu dia ambil pitih, haram. Dia memberitahu benda tu pun haram juga, tak boleh. Jadi ini seolah-olah Imam Tirmizi nak buat sebagai lawan lah kepada bab sebelum pada ni, iaitu babu ma jaa fi akhdhil ajri ala ta'widh. Maknanya boleh ambil upah kalau kita baca isti'azah, kita ruqyah orang. Maknanya ada sebab tu, maknanya kita baca Fatihah, orang tu jadi sembuh. Boleh ambil upah.
Walaupun ayat Al-Quran yang kita baca itu dibenarkan. Tetapi kalau orang tu memberitahu benda gaib, yang mana dia tidak ada jalan langsung untuk mengetahui, sama ada dia cara nak berubah orang ataupun dia nak meramal nasib orang, maka itu jadi dosa lah, tidak boleh. Jadi kalau dia nak ambil upah tu atas dasar apa? Kalau orang ambil upah, dia dibayar kerana dia jampi orang, jadi baca jampi dia tu lah atas dasar dia baca Fatihah, dia baca surah dia baca awal Baqarah, Amanar Rasul, dia baca awal surah Saffat, dia baca Law Anzalna, baca itu. Jadi disebabkan dia baca itulah dia boleh berhak dapat upah tu, sebab dia merawat dengan ayat-ayat. Lepas tu dia nak boleh kau baca tu dah, dia sendiri kena beramal banyak mana dah, tak tidur malam, dia kena baca Quran sekian banyak, berzikir sekian banyak, untuk kekuatan dia ni, untuk keyakinan dia bahawa dengan Al-Quran ni dapat menyembuh. Maknanya orang ambil upah kerana jampi tu, ruqyah tu, mana jelas nampak kerja dia baca. Adapun untuk bomo ni, dia nak ambil upah kok mana? Pertama, tak ada jalan untuk dia tahu benda gaib. Yang kedua, dia ayat tu atas dasar apa? Ada susah payah apa? Kalau dia boleh memberitahu benda gaib kepada kita, dia dapat beritahu tu kalau kata betul, maknanya dia pegang jin. Jadi nak pegang jin ni, nak minta pertolongan pada jin ni, ya kita kena tu area dia. Jadi pada masa itulah ada syirik, ada benda-benda khurafat, ada benda batil, macam-macam lah. Nak boleh kau dapat maklumat daripada jin ni, dia kena beramal sikit apa, tak boleh makan gotu dah, tak boleh pergi sini, tak boleh pergi situ. Jadi banyak patah larang. Jadi dia nak dapat beritahu benda tu, maknanya tak ada usaha yang jelas, melainkan dia terpaksa buat benda yang bercanggah dengan akidah. Jadi kufur lah, perkara-perkara kufur, perkara-perkara syirik. Jadi nak ambil piti atas dasar tak boleh. Sebab itulah Nabi SAW lari daripada upah tukar tilik, sebab dia tak ada usaha, tipu, dia terlibat dengan pemujaan pada jin. Jadi tipu, syirik belaka, qaul zur belaka, bohong belaka. Sebab itulah Nabi tak beri. Kemudian bab majaa fi karahiyati ta'liq, ini bab gantung. Mana gantung tangkal lah, azimat. Ni tak ada, panjang ni, panjang juga ni, walaupun ada sahadis. Hari ni insyaAllah kita sambung minggu depan. Cuti tak? Cuti lah minggu depan, cuti sekolah kita cuti lah. Lepas tu Sabtu depan selagi tu insyaAllah ada lah, insyaAllah kalau tak ada apa ada. Wa akhir da'wana alhamdulillah.